Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua panel, moderator dan juga audience lah, especially ke program Open Science Talk Series yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah kali ketiga bagi tahun 2024, dan tajuk yang akan dikupas dan juga dibincangkan insya-Allah adalah berkait dengan memaksimumkan keterlihatan penyelidikan, repository dan pendepositan data dalam akses terbuka, tetapi more to perkongsian pengalaman dan juga amalan terbaik. Baik, okey, tanpa membuang masa, insya-Allah hari ini kita sangat bertuah kerana kita disinari oleh orang-orang yang memang cemerlang dan gemilang lah berkaitan dengan open science ni. Okay, kita akan ada, the first one is our moderator, which is Profesor Madya Dr. Wahizatul Afzan binti Azmi dari merupakan Timbalan Pengarah Pejabat Pengurusan Pendidikan Universiti Malaysia Terengganu. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat, Pak Wardah. Alright, okay. And then kita ada our panel. The first one is Profesor Chemist Dr. Nur Saadah Abdul Rahman yang merupakan pengurusi bersama Malaysian Open Science Academy Science Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, thank you. Alright, thank you. And then our second panel is Puan Nur Asikin Muhammad, Ketua Pustakawan di Jabatan Perpustakaan UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Apa khabar, Puan Nur? Puan Nur Asikin? Khabar baik. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And the one and only, our guy today, itu Encik Muhammad Ikhwan bin Ismail yang merupakan pustakawan kanan bahagian pengurusan data dan penyidikan Perpustakaan Hamzah Sendut dari Universiti Sains Malaysia. Apa khabar, Cik Ikhwan? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Alright. Without further ado lah, kita tak mau membuang masa. Kita punya program pun agak singkat, 2 jam saja. Sebelum tu kita nak buka nak ambil gambar sikit, boleh tak? Sebelum kita buat kata aluan. Kita nak minta semua audience buka ataupun on video. Okay. On video untuk kita ambil gambar. Saya akan kira sampai 1 hingga 10 dan pihak teknikal akan ambil gambar lah as a proof lah kita ada buat program ni. Okay, mohon semua untuk on video. Okay, saya bagi masa. Difahamkan partisipan kita sekarang ada 52 orang peserta lah. Hopefully boleh buka, kita tengok duduk dalam bilik ke, duduk kat office ke. Alright. Okay, saya kira sampai 10. Stay tune, stay senyum sampai 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, terima kasih semua kerana beri kerjasama yang sangat baik. Okay, tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Puan Harisum Anida binti Musa yang merupakan pengarah bagi PSNZ Open Day and also the one of the JK, Jawatan Kuasa Pemandu Open Science UMT, untuk memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan Puan Harisum. Okay. Terima kasih kepada Puan Wardah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang berusaha. Para panelis kita iaitu Profesor Chemist Dr. Nur Saadah Abdul Rahman, pengurusi bersama Malaysia Open Science Academy Science Malaysia, Puan Nur Asikin Muhammad, Ketua Pustakawan Jabatan Pustakawan UTM Universiti Teknologi Malaysia, Encik Muhammad Ikhwan Ismail, Pustakawan Kanan Bahagian Pengurusan Data Penyelidikan Perpustakaan Hamzah Sendut Universiti Sains Malaysia, dan Profesor Madya Dr. Wahizatul Afzan Azmi, Timbalan Pengarah Pejabat Pengurusan Pendidikan Universiti Malaysia Terengganu, selaku moderator kita. Alhamdulillah, saya bagi pihak Ketua Pustakawan Universiti Malaysia Terengganu, Cik Tuan Haji Abu Hassan Ghazali yang tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Kami ingin menyampaikan, menyuarakan ucapan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang dapat menyertai sesi bual bicara kita pada pagi ini. Dan untuk makluman semua, sesi kita pada kali ini sebenarnya adalah siri ketiga
aktiviti open science yang kami laksanakan. Ya, untuk makluman juga di UMT kita bermula pada tahun 2023, kami telah melaksanakan 2 sesi bual bicara dan pada tahun 2024 kami telah melaksanakan 3 dan ada satu lagi aktiviti insya-Allah, dan kami di sini sangat menyokong gerakan ataupun konsep open science yang dibangunkan oleh pihak Akademi Sains Malaysia. Okey. Dan untuk pada sesi kali ini, kita cuba memfokuskan kepada repositori dan pendepositan data dalam akses terbuka. Jadi kita telah ambil maklum bahawasanya beberapa data penyelidikan ataupun raw data pun telah di-uploadkan ke dalam server MOSP yang mana berpusat di website mosp.my. So jadi daripada situ sebenarnya kita telah pun dapat mengakses kepada data-data penyelidikan yang telah diuploadkan oleh 5 RU, 5 universiti RU, iaitu USM, UM, UKM, UPM dan UTM, dan ada juga 3 daripada agensi kerajaan. So daripada situ kita melihat kami ingin supaya agensi-agensi ini dan universiti-universiti ini dapat berkongsilah pengalaman dan kepada kita semua berkenaan dengan kaedah pendepositan data yang betul, ya, dan juga apa juga repository yang bersesuaian untuk institusi-institusi lain bangunkan untuk digunakan semasa open science ini, ya. Jadi kami berharap supaya dapat sesi knowledge daripada sesi ini dapat membantu institusi lain supaya dapat merangka beberapa aspek dalam pembangunan repository dan kaedah-kaedah pendepositan data. So jadi saya tak nak berucap panjang kerana masa Prof. Saadah yang agak terhad. Jadi saya mengharapkan agar kita semua dapat memberi fokus kepada sesi perbincangan pada pagi ini dan semoga ia dapat memberi impak lah kepada semua peserta dalam dan seterusnya kita dapat merealisasikan konsep open science di institusi masing-masing. Okey, dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Harisum atas ucapan tadi. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menyerahkan sesi perbincangan pagi ini kepada Puan Moderator iaitu Profesor Madya Dr. Wahizatul Afzan. Dipersilakan Prof. Terima kasih banyak Puan Wardah. Okay, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta-peserta webinar pada kali ini. InsyaAllah saya akan bertindak sebagai moderator dan akan memandu perjalanan webinar ini. Okay, first of all saya nak mohon kepada semua pendengar-pendengar untuk memastikan suasana webinar ni kondusif dan tertib. Jadi jika ada sebarang soalan boleh masukkan ke ruangan chat yang ada di sebelah kanan dan insyaAllah jika ada masa yang mencukupi kita akan boleh buat sesi Q&A lah selepas ini bersama panel-panel kita. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, sekarang ni gerakan berkaitan dengan open science ataupun sains terbuka dan juga open access. Akses terbuka merupakan satu aktiviti yang giat diterapkan oleh kerajaan kita bagi memperkasakan ataupun melahirkan masyarakat berilmu berpengetahuan tinggi secara saintifik. Jadi saya ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada panel kita yang paling saya rasa yang paling prominent sebab for the first time saya bertahu tentang open science ni daripada Prof. Saadah. Jadi saya ingin menjemput Profesor Kemis Dr. Nur Saadah untuk menjawab soalan soalan saya yang pertama iaitu yang berkaitan dengan peranan ASM iaitu Akademi Sains Malaysia dalam perkembangan open science di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, Prof merupakan pengerusi Malaysian Open Science Platform ataupun MOSP under Akademi Sains Malaysia. Jadi boleh tak Prof terangkan dengan lebih lanjut
mengenai platform MOSP ini dan apakah tujuan visi ataupun misi platform ini diwujudkan? Okey, persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Maia Dr. Wahida dan apa ni ahli-ahli organizing committee apa ni di UMT kerana menjemput saya. Before saya mula, saya ingin mohon maaf sebab saya cuma ada masa yang terhad sebab dipanggil ke mesyuarat dalam apa masa yang pendek ad hoc meeting, so saya terpaksa hadir kepada mesyuarat ni. Tapi saya cubalah menjawab soalan yang apa yang diajukan. Malaysian Open Science Platform ni adalah sebenarnya satu platform ataupun harvester yang mana kita merupakan kita simpan metadata bagi kalau boleh ke semua penyelidikan mentah yang ada ataupun telah dijalankan di Malaysia. Kita tak simpan data mentah tu di ASM ataupun di MOSPI, kita panggil MOSPI. Data tu disimpan di universiti masing-masing, okey, dan MOSPI akan simpan ataupun ambil dia punya metadata. So bila ada di query ataupun sesiapa yang bertanya soalan atau tak masukkan keyword untuk mendapatkan informasi ataupun data yang diperlukan, dia akan MOSPI akan hantar kepada repository masing-masing. For example, kalau kita tanya soalan ataupun kita key in maybe dengue vaksin, nanti data-data yang ada di mungkin di Universiti Melaya, di USM ataupun even di UPM mungkin akan MOSPI akan ajukan ke situ, jadi kita boleh ke repository masing-masing dan dapatkan data yang kita perlukan lah. So the idea is supaya kita tak perlu nak duplicate the work, okay, because some of the data are already available. Kalau kalau kita nak kena start balik semula, nak collect balik semula data, mungkin mengambil masa dan funding yang sangat banyak kan. Tapi kerja-kerja ni mungkin telah dibuat dan kita mungkin boleh guna data ni dan fill in the gap saja yang mana kita perlukan, ataupun mungkin kita boleh guna data yang sedia ada ni ataupun yang telah dikumpul atau digather oleh penyelidik terdahulu, dan mungkin melihat daripada sudut lain ataupun kegunaan lain lah. Itu yang pentingnya. Satu lagi yang penting ialah data ni merupakan data-data ni kita dah kumpul ataupun we have gathered this data for a long time. Penyelidik pun kebanyakan penyelidik mungkin telah bersara ataupun berpindah ke tempat lain kan. Tapi datanya kalau tidak dimasukkan ke dalam repository, kita tak tahu yang pernah dibuat. Dan hasil ataupun ilmu yang telah kita dapat ni diwujudkan ni hilang begitu saja. Kita kena start balik semula dan memakan masa dan pembelanjaan lagi sekali. So itu adalah penting. Sekarang ni data ni adalah penting. Kalau kita lihat di Malaysia, data set yang ada di MOSPI mungkin masih tak banyak lah. Sekarang ni baru sampai hampir mencecah 3,000 data set. Dalam satu data set tu mungkin ada beribu-ribu data lah, banyak. Tapi kalau kita tengok di Korea, data set mereka dah mencecah 1 juta lebih. Dan mereka telah beralih kepada konsep-konsep lain dalam open science. Dalam open science ni ada 4 kuadran. Malaysia masih kita menumpukan sekarang ni ataupun fasa pertama kita tumpukan kepada data dan knowledge, okay. Fasa kedua, ketiga dan keempat ataupun fasa kedua nanti kita akan tumpukan kepada kuadran kedua, tiga dan empat. So kita telah mulakan kuadran open science dalam open science dalam kuadran kedua, iaitu perkongsian ataupun open infrastructure. Lagi satu ialah open knowledge, ada knowledge system yang termasuknya dengan indigenous knowledge atau local knowledge. Yang paling penting ilmu orang asal yang ada ataupun ilmu tradisi kita yang ada, sebenarnya itu adalah ilmu yang penting
yang mungkin kebanyakannya pun mungkin sudah hilang. Tapi kita perlu ada satu data yang mana kita boleh collect. Dan yang koridor yang keempat ialah inclusive society engagement yang boleh kita libatkan citizen science, masyarakat dan lain, masyarakat dan society untuk sama-sama mengumpul data yang ada. Dan hasil data ni kita boleh guna bukan saja untuk penyelidikan kita, tapi juga untuk merangka polisi yang mungkin baik, sebab kita dapat data daripada berbagai sumber dan juga pendapat daripada berbagai sumber. So itu salah sedikit kenapa ASM menganjurkan kita adakan program Open Science ni. Okay, terima kasih Prof di atas introduction ataupun pengenalan berkaitan dengan konsep sains terbuka ini. Saya minta izin kepada panel yang lain untuk saya teruskan soalan kedua kepada Prof berikutan masa yang agak terhad. Okey Prof, tadi Prof ada sebut tentang platform MOSP yang wujud di negara kita. Selain daripada platform MOSP, ada tak lagi platform lain yang digunakan oleh pendidik kita untuk berkongsi data pendidikan mereka? Contohnya Zenodo, Figshare ataupun apa-apa lagi lah. Jadi apakah perbezaan platform-platform tersebut dengan platform MOSP? Okey, sebenarnya Zenodo, Figshare ni semua adalah platform yang hampir sama, tapi some subscription, some datanya berbeza-beza yang dikumpul. Okey, ada di Malaysia cuma ada MOSPI saja. Zenodo dan Nano ini adalah data komersial ataupun data luar, data yang bina oleh mungkin Figshare, ada company yang membuat dia. Zenodo maybe is open source, okay? Yang sebenarnya dibuat oleh CERN di Switzerland untuk menyimpan data-data pada mulanya high particle physics. Kalau you tengok publication ataupun penerbitan yang keluar daripada CERN, yang ada beribu-ribu penulis ataupun author, itu sebab mereka contribute data dan data mereka digunakan semula. So sebab itulah banyak contribution kat situ. Tapi itu adalah satu data global. Yang kita nak di Malaysia ni MOSPI adalah data daripada Malaysia, data hasil Malaysia. Itu yang kita berbeza sedikit daripada mungkin Korea. Saya kata tadi Korea kan dia ada lebih daripada 1 juta dataset. Tapi yang lebih daripada 1 juta dataset ni kerana mereka juga mengumpulkan data-data daripada tempat-tempat lain. Kita kumpul, kalau boleh kita nak kumpul data Malaysia supaya kita tahu. Buat masa ini kita punya penyelidik ada juga yang meletakkan data mentah. Maksud saya data mentah, sekarang data penyelidikan mentah. Ada juga penyelidik kita lebih-lebih lagi especially dalam biologi yang buat protein, gene, mereka punya data gene bank, data DNA ke, data gene, their genes data atau genomic data ataupun proteomic data, mereka deposit di PDB, protein data bank, ataupun gene data bank yang berada di luar negeri lah. Tapi dan kita pun tak boleh nak track dan kita pun tak tahu siapa menggunakan data tu lepas tu. Kalau di Malaysia, kalau kita masukkan di sini, at least kita boleh track dan tahu berapa banyak kegunaan data kita yang digunakan untuk orang-orang lain menyambung research mereka. So memang banyak sebenarnya sekarang ni kat luar, bukan saja Zenodo ataupun Figshare. Figshare is actually kind of, although dia kata is free, but it's also a commercial base. Elsevier pun ada, Clarivate pun ada dia punya platform dan sebagainya. So sekarang ni memang banyak, cuma masih belum ada insentif bagi data repository dan data citation at the moment, masih lagi dalam proses
saya rasa di UNESCO pun sedang memikirkan cara macam mana nak protect the owner of the data. Maknanya IP. Kalau kita masuk dalam kita punya data dalam tu dan dia terbuka dan semua orang guna, siapakah yang ownernya dan macam mana kita nak bagi kredit kepada ownernya. Itu masih di dalam sedang digubal di UNESCO untuk to determine the ownership of the data. Okey Prof, betul Prof. Saya setuju. Sebenarnya kita dah share banyak dah dalam kita punya raw data, especially dalam platform-platform antarabangsa, contoh macam Jane Data Bank research tadi lah. Dan even untuk publication pun sometimes even our raw data pun kita dah share dengan publisher-publisher. Dan jika ada researchers nak mahu akses kita punya raw data, perlu membayar pula kepada publisher tersebut yang menyimpan our own raw data. So thanks Prof atas explanation tentang platform-platform yang sebenarnya telah lama wujud tanpa kita sedari, dan kita nampak beza MOSP ni hanyalah untuk kita punya national raw data yang dikutip oleh pendidik-pendidik kita sendiri. Okay, terima kasih Prof. Tambah Yes. sikit lagi, tadi you mention kalau orang nak guna kita punya data yang masuk yang kita publish di publisher, dia have to pay copyright kan. Kita That's sendiri true. kita sendiri nak guna data kita yang kita generate dan ada di publisher, kita sendiri kena bayar copyright ke atas data kita sendiri. Itu yang satu yang saya rasa kita kena fikir betul-betul untuk sama ada data ni hak kita ataupun hak publisher. So pada saya data mentah ini kita yang bekerja di sini dan kita dibiayai oleh funding kita daripada kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia, income taxpayers money, then it should benefit us rather than the publisher. So itu yang salah satu daripada sebabnya juga kita mulakan MOSP ni. Okay. Terima kasih Dr. Wida. Terima kasih Prof atas open the eyes about the open science in general. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan soalan pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Nur Asikin Muhammad yang merupakan Ketua Pustakawan dari UTM. Okay Puan, khabar? Baik. Okay. Jelas tak suara saya? Yes, loud and clear. Okay. Okay Puan, kita nak dapatkan pandangan Puan lah tentang open science ni. Apakah yang dimaksudkan dengan open access ataupun akses terbuka, dan apa kepentingan dalam pendidikan khususnya di peringkat UTM itu sendiri. So boleh tak Puan kongsikan kepada kami? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Wahi. Assalamualaikum juga kepada Prof. Dr. Nur Saidah. We are at this, dalam jawatan kuasa yang sama, MOSA, dan I was exposed to open science ni pada masa itulah. Jadi saya dari situ you have to start it lah somewhere. Dan perkembangannya daripada MOSA jawatan kuasa berkaitan dan juga Assalamualaikum kepada Cik Ikhwan. So saya teruskan. Actually kalau kita tengok definasi open access, I think it's common di mana is defined as the right to read, download and print as well as to the right to copy. Jadi kalau kita tengok di perpustakaan UTM, actually kita telah melaksanakan dasar akses terbuka sejak tahun 2007, di mana kita telah membuka akses kepada koleksi perpustakaan, maksudnya dalam jurnal, artikel, tesis dan sebagainya bermula tahun 2007 lagi. Jadi pelaksanaan open access di UTM, perpustakaan UTM ni berlaku dah banyak fasa. So fasa pertama tu adalah 2007. Dan seterusnya pada fasa kedua kita melihat kepada data sebenarnya. Tapi masa tu kita tak nak really understand seperti yang bila kita bersama dengan MOSP. We can see that. Sebelum ni kita menyimpan data dalam our own system. E-prints masa tu adalah untuk kegunaan kita. And then cara nak menyimpan tu kita rasa pun kita not really understand how the effective way to simpan all the data. Jadi 2015 sampai 2020 kita just simpan data tu dalam RGM.
And then accessible tu hanya untuk community UTM saja. Dan bila kita diberi peluang di bawah MOSP untuk membangunkan platform open science, jadi kita lihat the way data being shared tu is lagi meluas, global lah. Dan kita lihat pada masa itu saya memang to be frank not really understand sangatlah, sehinggalah platform itu dibangunkan dan kita melihat hasilnya baru kita really understand hasrat negara untuk mengumpul data-data penyelidikan yang sememangnya sangat baik untuk dikongsi bersama dengan para penyelidik. Sebab they can access, untuk platform tu 5 RU dipilih dan melalui platform open science, they will access to our data dan kita melihat capaiannya sangat meluas. Dan buat masa sekarang kita telah menginput dalam 1,400 metadata dalam open science platform dan bidang yang terlibat adalah 10 bidang utama. Dan dari situ bila kita nak akses pada platform-platform yang lain ataupun daripada repository universiti awam yang lain, we can see sebenarnya data penyelidikan terlalu banyak dan pelbagai yang sebenarnya boleh kita kongsi dan boleh digunakan semula oleh mana-mana penyelidik dalam bidang yang sama. Jadi kita lihat pembangunan platform itu adalah sangat bagus untuk dilaksanakan dalam memastikan of course the visibility of the institution, visibility of the penyelidik itu sendiri, dan juga of course perkongsian ataupun penyelidikan yang perkongsian data yang boleh digunakan untuk menghasilkan sama ada penyelidikan sama atau untuk sebagai testing ground untuk mana-mana penyelidik yang dalam bidang pendidikan yang sama. So saya rasa dia sangat manfaat lah untuk kita semua 20 UA ni bersama-sama ke arah meningkatkan pengumpulan data pendidikan dalam repository yang dibangunkan oleh MOSP platform. Itu sedikit daripada pandangan saya lah. Dr. Wahidah, saya mencelah, saya minta maaf, saya lupa sekarang. Okay. Okay. Thank you very much, Prof. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Okay. Okay, thank you Puan Nasikin atas makluman perkongsian tentang apa yang telah dijalankan oleh pihak UTM. Okay, for the untuk makluman semua, we have some of the audience is from foreigners, so kita boleh mix English and BM during our discussion. Okay, next saya akan invite Encik Muhammad Ikhwan. So Encik Muhammad Ikhwan Ismail merupakan pustakawan kanan di University Sains Malaysia. Terima kasih kerana sudi menghadiri ataupun sudi menerima penjemputan kami, Cik Ikhwan. Okay, sebenarnya 2-3 bulan lepas kami di UMT telah pun pergi melawat di USM dan kita buat lawatan penanda aras. So actually it has opened my eyes tentang open science dan bagaimana pihak USM telah menggerakkan open science that I think more than 5 years. If I'm not mistaken, more than 5 years. That is very challenging. So maksudnya it's very hard to get the awareness, especially among the researchers, about the concept of open science. So saya nak minta pandangan Cik Muhammad Ikhwan. Mesti sepanjang 5 tahun tersebut tu, there's a lot of obstacles or challenges yang dihadapi oleh pihak pihak Library USM. So boleh tak Cik Ikhwan kongsikan apakah cabaran yang Cik Ikhwan hadapi dalam proses pendepositan data, especially data research di USM, dan boleh tak berikan contoh-contoh data mentah yang pihak library telah depositkan dalam repository yang telah dibangunkan oleh pihak USM. Okay, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Terima kasih kepada Dr. Wahi yang kita pernah jumpa beberapa bulan yang lepas di USM, dan juga saya hormati kepada Puan Washikin, Ketua Pustakawan UTM, yang juga kami pernah jumpa juga di UTM. So saya rasa banggalah kerana bersama-sama dengan anda semua, dan juga saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak UMT telah menjemput saya untuk ke program pada pagi ini. Okey, berkaitan dengan soalan Dr. Wahi berkaitan dengan cabaran, mungkin rintangan dan juga isu-isu mungkin dalam kita menggerakkan inisiatif open science sebenarnya, dan juga terutama sekali open data lah. Sebelum itu saya mungkin nak ceritakan sedikit lah dari segi latar belakang USM dalam inisiatif open science ni. Kalau ikutkan kita telah kalau open science secara luas ni, kita ada pelbagai elemen dalam open science tersebut, seperti open access publishing, open access publication, open software, open hardware, OER dan sebagainya. Okey, kita fokus pada hari ini berkaitan dengan open data. Sebenarnya kalau ikutkan seperti Puan Washikin pun ada cakap tadi yang bahawasanya kita 5 research university, 5 RU ni telah menjadi satu orang kata initial projek lah di bawah MOSP, telah bermula untuk dalam sekitar tahun 2020 lah, yang mana ada keterlibatan oleh warga USM lah dari segi penyelidik, pustakawan dan sebagainya dalam contohnya jawatankuasa Malaysia Open Science Alliance dan juga working groups. Kita ada juga ada 2 orang yang dihantar oleh pihak MOSP untuk menjadi menjalani latihan dan menjadi orang kata lulus ujian tu dan menjadi certified data steward lah, dan juga pada waktu yang sama menjadi menjadi trainer, group of trainers yang mana membuat modul dan seterusnya, membangunkan modul yang dipanggil training of trainers lah. Dan kini di USM ada lebih daripada 10 orang lah yang data steward yang terdiri daripada pustakawan, penyelidik, pegawai penyidik, pegawai teknologi maklumat dan sebagainya. Okay. Dan salah satu agenda MOSP ni dan nama pun Malaysia Open Science Platform adalah dari segi pembangunan infrastrukturnya, iaitu data repository, yang mana kami di 5 RU ini perlu membangunkan data repository ini, dan keterlibatan kebanyakan di mana-mana universiti saya yakin adalah antaranya perpustakaan, RMC dan juga pusat komputer lah, yang mana ada juga jawatankuasa seperti di USM, kita ada jawatankuasa pemandu Open Science USM dan Asosiasi Perpustakaan, dan keterlibatan tu bersama. Dan Open Science, data repository ni, kami di USM kami namakan dia, kami brandingkan nama dia sebagai Open Data at USM, yang mana kita telah mula beroperasi bermula pada tahun 2023 seiring dengan pelancaran MOSP ketika itu, yang mana dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri lah MOSP ketika itu pada 16 Mei 2023. Okey, dan Open Data USM ni untuk makluman anda semua akan dirasmikan, akan dilancarkan secara rasminya macam itulah di peringkat universiti ni, walaupun kita dah beroperasi sejak 2023, insyaAllah pada 4 hari bulan ni, Isnin depan, yang mana akan dirasmikan oleh di peringkat USM oleh Timbalan Naib Chancellor Penyidikan dan Inovasi oleh Prof. Habibah. Jadi anda boleh tengoklah, ramai-ramai boleh tengok FB Live lah. Dekat situ kita akan ada beberapa inisiatif inovasi perpustakaan juga akan dilancarkan. Okay. So rentetan daripada apabila kita dah adanya ikut kepada topik tajuk yang diberikan dan juga soalan diberikan oleh Dr. Wahi tadi, dari segi kita dah ada dah Open Data USM tu. Cabaran itu sebenarnya ada banyak cabaran. Okey, saya akan bercakap pada hari ini lebih kepada realistik lah, apa yang kami telah hadapi, apa yang kami dah tempuhi lah. Dan sebenarnya cabaran ini bukan setakat bila dah ada wujud tu, okey, cabaran tu dah settle. Tidak. Tapi cabaran tu masih lagi, orang kata masih lagi kami hadapi sehinggalah sekarang. Okey. Pertama sekali seperti biasalah semua orang tahu, iaitu dari segi awareness, education, especially dia akan melibatkan banyak pihak. Pertama sekali researchers itu sendiri, sebab the main stakeholders for open data ataupun open science ni adalah researchers itu sendiri. Researchers yang saya masukkan di sini adalah siapa yang buat research, termasuklah pensyarah, postgraduate students, RO, RA dan sebagainya. Jadi
apabila mereka ini membuat penyelidikan, mereka ini menghasilkan banyak data penyelidikan. Okey, jadi kita hendak memberikan awareness tu bukanlah satu benda yang bukan yang mudah juga, sebab kita boleh buat program. Okey, tapi program mereka dengar, adakah mereka faham sepenuhnya pun, itu pun satu cabaran kepada kita untuk pastikan mereka ni faham betul apa yang berkaitan dengan open research data ni. Okey, kalau open data, contohnya kalau kita nak berikan kesedaran kepada mereka ni, macam contohnya data itu kita bersembang dengan mereka ni berkaitan dengan data terbuka. Okey, mana open access, open research data. Bila berkaitan dengan open research data, bila dengar pasal open ni, dia agak sensitif, agak macam kalau data ni kalau kita open ni dia habislah pendidikan kita, orang curilah pendidikan kita dan sebagainya. Jadi kita perlu approach researchers kita itu dengan cara yang mungkin kita boleh katakan cara yang proper sikit lah, macam tu. Sebab ini pengalaman saya sendirilah. Saya pernah satu ketika itu bila saya ni bercakap dengan seorang prof, saya terus kata, prof, researcher sekarang ni perlu ni lah, kita kena kongsi data, kena buat data sharing, kita kena open research data. Dia terus terkejut dan dia kata, I don't think that researcher will share their research data. Dia kata macam tu terus. So saya fikir-fikir balik, approach kita ni mungkin agak berbeza. Okay, mungkin tak sepatutnya. Macam kita nak meminang orang, meminang pun kita tak boleh lah tu. Saya nak kahwin dengan anak pakcik, tak macam tu. Tapi kita kata, okay, kita ada pantun sikit, kita bagi pembuka kata dan sebagainya, kita cakap elok-elok. Okay, macam tu juga kita nak approach kita punya researchers. Itu cabaran yang kita hadapi dan that's why dengan kesedaran yang kita ada tu, kita boleh approach researcher kita dengan baik, insyaAllah. Dan juga kesedaran ini bukan untuk researcher saja, terutama sekali juga dengan the other stakeholders. Okay, the other stakeholders ni maksud saya macam contohnya pusat komputer, RMC, okay, Research Management Center, dan utama sekali orang atas sekali, VC kita, TNC kita, dan juga sebab mereka mungkin mengetahui aktiviti itu ada, tetapi apakah agenda oleh pihak MOSP, Academic Malaysia tu kita perlu jelaskan lagi. Okey, seterusnya cabaran yang itu kesedaran dan education lah, awareness and education. Yang kedua adalah tiada faktor yang mendorong. Maksud saya, they have no any driven factors ataupun influencing factors yang boleh menyebabkan mereka ini penyidik kita untuk share dia punya research data. Sebab kemungkinan di kata lain, kita sekarang ni belum ada spesifik mandate daripada pihak atasan, pihak kementerian ke, pihak mana-mana ke yang menyatakan ada kita wajib ataupun perlu. Perlu tu mungkin ada, tapi wajib tu mandate. Sebab culture kita ni kadang-kadang kita perlukan satu macam situation, okay, benda mandate dari pihak universiti, kita akan buat. Macam itulah selalunya, macam kita pun as a librarian pun buat macam tu juga. Dan juga polisi, saya tahu ada beberapa universiti termasuk USM juga kita ada guideline dan juga proses untuk buat polisi dan juga KPI. Okay, sebab bila ada benda-benda ini mungkin akan menggalakkan lagi lah, lebih mudah kita nak approach kita punya researchers untuk share dia research data ataupun open data. Dan juga kita kena inilah macam beri galakan kepada penyelidik berkaitan dengan pastikan mereka ini boleh share dia punya research data. Lepas tu bila macam saya kata tadi, access terbuka. Yang ni yang ketiga adalah macam contoh, kita nak open dia research data ni, kadang-kadang dia akan terlibat dengan isu-isu berkaitan dengan contohnya IP, harta intelek, macam contoh copyright dan sebagainya. Sebenarnya bila kita open data ni, dia akan ada open license sebenarnya. Mungkin ramai tak tahu, mungkin ramai yang tahu mungkin like copyright patent dan sebagainya, tetapi ada juga dipanggil open license yang mana kita data-data ataupun maklumat yang terbuka ini kita boleh di-copyrightkan dengan open license. Okay, so sebenarnya kalau kita lihat berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan akses terbuka ni, dia melibatkan isu sensitive data, contohnya isu-isu berkaitan dengan security, safety dan sebagainya. Kita gunakan konsep open as possible, as close as necessary. Kalau data itu yang boleh kita buka sebaik mungkin. Kalau data itu dia memang menyebabkan security, safety dan juga sensitivity,
kita kena close data tersebut. Okay, jadi ini yang kita nak bagi macam perpustakaan ni, mungkin ada yang di kalangan kami ni ada dah jadi data steward. Kita nak menerangkan kepada researchers, okay, bagaimana mereka ini orang kata boleh faham bahawa sebenarnya selamat untuk nak buka data itu kepada semua. Dan untuk maklumat semua, kami sebenarnya di perpustakaan dah buat kajian dah pada 2018 lebih kurang, dan anda boleh refer juga kajian kami itu kami dah dah wujud dah terbitkan di dalam artikel. Nanti mungkin boleh kawan saya ke yang penulis yang bersama dengan saya pada hari ini boleh share dia punya DOI URL di ruangan chat. Pada ketika itu kami dah study pada ketika itu adalah current practices of researchers about the RDM lah, managing their research data, especially about the data sharing. Okay, dan pada kami dapati majority lah 72% researchers pada ketika itu dia macam kurang berminat untuk bagi akses terbuka kepada isi data ini, berkaitan dengan perception mereka berkaitan dengan data itu sensitif, data itu tak boleh dan sebagainya. Okay, jadi nak tahu lebih detail boleh baca artikel tu, dan kalau anda buat research anda boleh cite paper tersebut. Sambil itu kita promote lah ya. Okay, alright. So saya rasa itu saja buat masa sekarang. Sebenarnya ada banyak lagi cabaran, tapi mungkin kita akan sambung for the second round. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Ikhwan. Memang menarik daripada pengalaman Cik Ikhwan sendiri, especially about the willingness ataupun ialah orang kata apa, awareness di kalangan researchers, because we know before this we thought that all the data collected by the researchers belong to the researchers, but we forgot that actually the grants is funded by our government and it should be shared with the others too. So betul, but seperti mana Cik Ikhwan mention tadi tu, sometimes we need the driven factor. Ini yang faktor yang menggalakkan ataupun nak kind of memaksa, tetapi faktor pendorong untuk researchers ni berkongsi data. Jadi daripada situ saya nak bertanya pendapat Puan Asikin pula tentang driven factor ni. Bagaimana untuk untuk menyedarkan, bukan saja maksud saya memaksa, tetapi menggalakkan pensyarah ataupun penyelidik untuk berkongsi data dalam repository ataupun pendepositan data. Cuma saya nak tanya pendapat dari sudut UTM, ada tak dasar ataupun polisi ataupun garis panduan yang pihak UTM telah pun laksanakan supaya the driven factor ataupun faktor penggalak ini dapat dilakukan untuk menggalakkan research tersebut deposit their research data, dan seterusnya data tersebut boleh diakses ataupun dirujuk oleh semua. Okay, silakan Puan Asikin. Okay, terima kasih Doktor. Actually, di perpustakaan UTM kita menggunakan guidelines of open science in public funded research ataupun academic science yang dipublish oleh Academic Science Malaysia, and then kita juga mempunyai garis panduan bagaimana nak mendeposit data dalam UTM-IR, dan juga pelaksanaan polisi pelaksanaan pengurusan dokumen juga. So untuk data research data ni kita mostly menggunakan open science guideline yang dikeluarkan oleh ASM, dan juga kami juga sedang melihat sebenarnya apa yang Cik Ikhwan maklumkan tu sebenarnya adalah benar, adalah sukar sebenarnya untuk kita memastikan penyelidik menginput data ataupun masukkan data dalam research data management yang ataupun open access MOSP platform yang telah dibangunkan oleh perpustakaan. Jadi I would like jadi apa yang kita buat sebenarnya lebih kurang sama lah dengan istilah lain, awareness. Sebenarnya banyak penyelidik tidak macam not really willing and share data mereka dalam MOSP platform, sebab salah satunya adalah benefit, apa yang benefit yang mereka dapat lah, sebab saya rasa dalam sistem kita mungkin ada sedikit kelemahan lagi yang kita telah nampak dan kita
perlu improvekan. Contohnya dari segi citation, dari segi features for SDG, features untuk subjek yang berkaitan dengan penyelidikan. Jadi saya nampak yang platform kami itu masih ada perlu ada penambahbaikan. Dan bila kita merujuk pada penyidik-penyidik lain, antara faktor yang sangat menyokong juga kepada penyidik untuk menginput data mereka adalah salah satu adalah citation. Maksudnya siapa yang akan cite mereka, data-data yang diinput, dan itu salah satu cara, kaedah untuk mereka meningkatkan visibility mereka lah. Okey, itu satu. Yang kedua, di UTM ni berbeza sedikit lah daripada universiti lain di mana projek RDM ni ataupun Research Data Management ni diketuai oleh ketua pustakawan. Dan kalau kita tengok universiti lain diketuai oleh TNCPI. Jadi agak sukar sebenarnya saya untuk memastikan data-data ini diinput kerana mungkin saya macam kata tadilah management pengurusan atasan tu kan, pengurusan atasan mungkin yang perlu lead kan. Jadi that's why dari situ kita telah come out dengan ada garis panduan yang kita belum lagi luluskan, yang kita sedang merangka satu garis panduan di mana pihak yang lead adalah dari pengurusan tertinggi universiti lah, sama ada Dato' NC ataupun TNCPI. Jadi itu satu cara untuk memudahkan, untuk memberi sokongan kepada perpustakaan untuk mereka menginput data dalam platform yang telah dibangunkan. Dan jika kita juga telah bekerjasama dengan penyelidik juga untuk melihat kelebihan dan kekurangan daripada sistem yang kita ada itu, untuk membolehkan mereka memahami dan willing untuk bersama-sama perpustakaan dalam memastikan data pendidikan ini dimuat naik ke dalam platform yang berkaitan. Dan seterusnya saya tak nafikan kita ada 9 orang data steward, pustakawan, dan untuk UTM lebih daripada, saya rasa agak ramai juga daripada RE, RU dan sebagainya, tetapi dari perpustakaan sendiri kita ada 9 data steward yang diiktiraf dan certified untuk untuk melihat kepada keperluan-keperluan data di masa akan datang. Dan seterusnya saya rasa salah satu yang lagi yang kita kena buat ialah bersama-sama dengan penyelidik dalam pendidikan. Dan kita juga ada pustakawan yang berada di fakulti yang kita cadangkan untuk mereka bersama-sama untuk membantu atau memberi keyakinan kepada penyelidik untuk membantu kami dalam memuat naik data-data penyelidikan yang open, bukan yang close, yang open, really open, yang boleh diguna sama ataupun dirujuk oleh penyidik-penyidik lain. Dan perancangan juga lah road tour bersama penyelidik yang kita dah buat, cuma belum ada hasil yang agak memuaskan. Jadi apa yang kita nampak ialah kebersamaan tu penting. You have to be with the researchers so they understand. Kalau kita dari library kita nak minta bantuan, it's quite difficult. Jadi kena bersama, menyantuni, memaklumkan, in other words, menceritakan apa keperluan dan kepentingan mereka untuk berkongsi data secara terbuka dalam platform MOSP yang telah pun kita bangunkan. So insyaAllah kita ke arah itu, dan kita untuk selepas pelancaran 2023 banyak penambahbaikan yang kita nampak yang kita perlu buat, dan juga banyak jugalah kelemahan-kelemahan kita yang kita kena pasti, dan insyaAllah kita akan terus berusaha untuk memastikan, untuk meningkatkan jumlah input data dalam platform MOSP yang dibangunkan. Okay, itu saja. Okay, Puan, maksudnya di UTM baru dilaksanakan dari segi garis panduan tapi bukan polisi lagi lah ya? Bukan. Kita masih lagi menggunakan
Open Science guideline yang dibangunkan oleh ASM. Sebab kalau kita tengok guideline tu, dia memang dah secara komprehensif ni telah menyatakan bahan-bahan penyelidikan government funded research, data-data sepatutnya dikongsikan dalam platform yang telah dibangunkan. Sebenarnya very clear dan garis panjang sungai itu sangat menyeluruh. Jadi memang kalau nak ikutkan is a top down, dan maksud daripada kerajaan kepada universiti. Dan garis panduan ni sangat lengkap lah dan boleh diguna pakai untuk kita melaksanakan projek-projek kita seterusnya lah, dalam untuk memastikan data mentah ini dikongsi bersama, dikongsi dan juga dimuat naik ke portal platform MOSP yang telah dibangunkan itu. Okay, terima kasih atas makluman tersebut. Jelas, setahu saya even di UM pun masih lagi dalam peringkat garis panduan, belum lagi polisi. Because salah satu lagi yang I'm not so sure lah, tapi saya rasa satu lagi perkara kita buat ialah to convince them untuk bersama-sama dengan perpustakaan. Itu yang penting lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu lihat lah. To convince them to join us. Yang penting tu bila mereka dah faham, insyaAllah dia boleh support us. Sebab tu bila kita bekerjasama dengan pihak penyelidik, dia will realise that ada rupanya platform yang telah disediakan untuk mereka berkongsi data secara terbuka. Okey, terima kasih Puan. Okey, seterusnya saya ingin bertanya pula kepada Cik Ikhwan pula. Tadi Cik Ikhwan ada mention untuk melaksanakan gerakan Open Science ni kita perlukan sokongan bukan sahaja dari penyelidik tapi daripada top management, daripada VC, daripada TNC and even dari PTJ lain, contohnya daripada RMC khususnya, dan juga saya rasa pengurusan akademik, even dalam pihak pengurusan komputer ataupun digital bagi membangunkan gerakan ini. Boleh tak saya nak dapatkan pandangan Cik Ikhwan dari segi sokongan? Ini di peringkat USM lah. Bagaimana sokongan yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti, khususnya daripada top management, faculty ataupun research institute dan juga perpustakaan USM bagi memaksimumkan hasrat keterlihatan pendidikan ini dapat dicapai. Boleh kongsikan, Cik Ikhwan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada Dr. Wahi. Untuk berkaitan dengan sokongan, sudah semestinya library ini, kalau kita nak katakan satu-satu department, any department atau PTJ dalam satu institusi ataupun universiti, dia tidak boleh bergerak in isolation. Maksudnya tak boleh bergerak tu dalam seorang-seorang, tak boleh. Dia mesti kena adanya collaboration, mesti ada cooperation dan juga mesti akan adanya coordination dan sebagainya. Jadi itu adalah penting. Apabila kalau kita tengok literature yang ada menceritakan berkaitan dengan nak mewujudkan macam RDM services, open science services dan sebagainya, selalunya akan adanya top down approach yang mana daripada pihak atasan dia mudah lebih ke bawah dan sebagainya. Okey, ada juga yang mungkin bermula daripada bawah dan ke atas, bottom up approach. Tetapi ia bergantung kepada situasi di mana-mana institusi, mana approach yang sesuai yang boleh digunakan. Jadi untuk di USM kita agak kira macam bersama-samalah untuk kita menggerakkan open science ni pada ketika pada permulaannya tu. Di peringkat perpustakaan ini telah didedahkan pada awalnya oleh pihak MOSP sebab pada ketika itu ketua pustakawan kami ketika itu dijemput untuk diberikan penerangan berkaitan dengan satu agenda MOSP ketika itu, iaitu oleh ASM, ada MOSP dan iConnect waktu itu. Dan pada waktu itu juga pihak ASM ada datang ke USM, Akademi Sains Malaysia datang ke USM menceritakan juga berkaitan dengan MOSP dengan ASM. Dan pada ketika itu juga pada satu pertemuan itu kita pun di pihak perpustakaan agak tertarik ataupun minat nak tahu apakah Malaysia Open Science Platform. Sebab Open Science ni kita macam pada ketika itu macam mungkin kita biasa dengar open access.
Tapi open science macam baru-baru diwawarkan, diceritakan dan sebagainya, dan kita nak berminat berkaitan dengan Malaysia Open Science ketika itu, dan rupanya ia memang ada kaitan dengan keterlibatan perpustakaan lah. Okey, jadi adalah bila dah MOSP dah diperkenalkan dan sebagainya, KP pun Ketua Sekawan pada ketika itu maklum kepada kami berkaitan apa yang hasil daripada perjumpaan berikut dan sebagainya. So ada beberapa perbincangan lah di antara dengan pihak pengurusan, dengan pihak RMC dan sebagainya untuk memastikan kita ada ni inisiatif kepada ke arah ke research data management dan juga open science pada ketika itu. Dan antara yang kita lakukan untuk mendapatkan sokongan yang secara tidak langsung sebenarnya, dia akan ada secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung kita buat meeting, kita akan approach one to one dan sebagainya, dan antara yang macam contoh tidak langsung ni kami adakan simposium open science. Dan seterusnya kami menjemput TNC pada ketika itu, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, dan sekarang ini adalah VC kepada USM, Datuk Seri Rahman, yang mana beliau bersetuju untuk memberi satu keynote ketiga untuk simposium itu. Dan jadi kita nampak keterlibatan pensyarah, penyelidik waktu itu dah mula mengenali berkaitan dengan open science dan sebagainya. Dan seterusnya kita di perpustakaan sendiri ambil inisiatif, kita mewujudkan satu jawatankuasa di perpustakaan, dan seterusnya kita melakukan open science webinar series. Kalau anda ingat rakan-rakan pustakawan dan juga mungkin yang pernah hadiri, kita agak aktif memberi webinar berkaitan dengan open science pada sekitar tahun 2021-2022 begitu. Okey. Dan antara sokongan yang lain yang kita boleh lakukan adalah membentuk satu jawatankuasa pemandu open science di macam di USM, yang di mana dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, dan ahli-ahlinya adalah daripada pelbagai departmen, pelbagai PTJ termasuklah RMC, Pusat Komputer, Perpustakaan jadi secretariat for this jawatankuasa ini. Dan kita juga mewujudkan working group seperti mana MOSP ada working group, kami pun mewujudkan working group yang sama. Kami antara working group ni macam polisi, capacity building, infrastruktur dan juga open data. Dan di situ setiap working group ini telah menghasilkan orang kata bukanlah produk, maksud menghasilkan satu inisiatif yang berkaitan dengan open science ni. Antaranya kalau yang berkaitan polisi dan guideline tu, kita dah mewujudkan satu guideline berkaitan dengan USM yang kita adapted daripada national guideline. Dan capacity building kita buat macam awareness program, hantar untuk data stewardship program dan sebagainya. Infrastruktur tu kita lebih kepada pembangunan open data USM dan juga beberapa projek dengan rakan-rakan penyelidik dan sebagainya. Okey. Jadi itu yang kita dah lakukan. Antaranya yang lain, kita juga berkomunikasi direct dengan pusat komputer kami, yang mana berkolaborasi dengan mereka untuk membangunkan, sebab mereka ada kepakaran membina membangunkan data repository ini daripada awal segi teknikalnya, daripada awal sehinggalah kami dah boleh guna sistem tersebut. Okey, jadi sampai sekarang pun kami masih lagi berkolaborasi, dan insyaAllah tahun depan kita akan mantapkan lagi kita repository dari segi metadata, dari segi integrity data, quality data dan sebagainya. Dan juga kita berkolaborasi juga ataupun kita berkomunikasi juga dengan pihak RMC, Research Management Center. Kalau di USA panggil RCMO lah. Mana kita memperkenalkan data management plan untuk internegara, sebab elemen open research data tu ada di dalam data management plan. Kalau mana-mana, kalau funder di luar sana yang menyediakan data management plan, dia akan bertanya soalan dalam data management plan tu, adakah data anda ini akan diberikan akses terbuka ataupun tidak. Kalau tidak diberi akses terbuka, apakah alasan anda dan sebagainya. Jadi kita nak mengumpulkan data management plan ini, kita bekerjasama dengan pihak RMC, dan juga kita mengadakan program awareness dengan pihak RMC. Dan seterusnya pusat pengajian. Ini yang paling penting, fakulti. Kalau di USM panggil pusat pengajian Kalau anda nak tahu, USM ni pusat pengajian. Sama juga maksudnya fakulti. Kalau UAE panggil kuliah. Okay, alright. So pusat pengajian atau fakulti ni, kita melakukan promosi. Sebenarnya kita pun dah habis semua sebanyak lebih kurang
berpuluh lah, 20 lebih pusat pengajian fakulti di USM ini. Kita buat road tour, kita bagi penerangan berkaitan dengan open research data dan juga mengajar mereka, menunjukkan mereka, memperkenalkan mereka bagaimana anda boleh mendeposit data, research data ke dalam open data USM. Dan alhamdulillah respon yang baik dan selepas pada kita adalah menerima research data daripada mereka dan kita dapat mengenali pelbagai research data sebenarnya yang kita pergi bertanya kepada research data. Contohnya pengalaman menarik antara saya ingat adalah macam contoh macam engineering. Kami pergi kampus engineering. Dekat kampus engineering ni ada pelbagai pusat pengajian yang engineering. Ada contoh mechanical engineering, ada chemical engineering dan sebagainya. Bila kita tanya mereka apa research data anda, dia kata okey, saya punya research data adalah berkaitan dengan image. Image dia memerlukan space sampai 1 gig, 2 gig dan sebagainya. Pergi dekat kesihatan. Dekat kesihatan dekat Kelantan kami bertanya, okey, apakah research data anda dan sebagainya. Dia kata, okey, research data saya antara contohnya adalah video CT scan kepala kan. So dia akan mengambil space lebih kurang 10 gig, 20 gig untuk satu video. Jadi menarik untuk kami bila kami tahu maklumat itu dan kami akan cuba memberikan survey dan kami kata okey, data untuk kesihatan kalau video ni memang akan makan lebih kurang 1 hingga 2 gig dan sebagainya. Itu dan waktu yang sama kami juga macam bekerjasama lah dengan mereka. Okey, kami promolah kalau ada nak latihan yang spesifik boleh bagi tahu dekat kami. Nanti kami akan mungkin akan adakan satu latihan yang secara khusus dan sebagainya. Untuk makluman anda, kita pun pernah dipanggil oleh pusat pengajian di kampus Induk ni. Mereka panggil kita bagi penerangan apakah itu RDM, apakah itu open data dan sebagainya. Dan yang akan datang pada bulan 12 ni insyaAllah, salah satu pusat pengajian iaitu Pusat Research Center IPPT USM juga memanggil kami untuk bengkel satu hari untuk orang kata kira bagi training berkaitan dengan open data ni. Jadi daripada situlah kita boleh mendapatkan sokongan sebab kita kena kenal pasti kita punya orang kata stakeholders kita ni akan ada pelbagai. Kita tak boleh nak gerak seorang-seorang, kita perlukan ada di collaboration dengan mereka. Terutama sekali kita punya main stakeholder, researchers dan seterusnya PTJ-PTJ yang mungkin kita boleh bekerjasama. Sebenarnya bukan takat yang apa saya cerita pada hari ini, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya kita mungkin kita akan bersembang juga berkolaborasi dengan ethics committee, kita akan bersembang juga dengan legal office dan sebagainya untuk memastikan satu awareness, satu lagi implementation of the open science practices ni akan berjalan lancar di USM dan juga menyokong kepada agenda nasional dan juga align dengan international best practice insyaAllah. Okay, so saya harap benda ni mungkin boleh bermanfaat kepada USM saja tapi boleh bermanfaat kepada semua universiti lah juga di dalam negara kita insyaAllah. Terima kasih Dr. Wow, saya macam rasa kagum lah dengan pihak USM sebab library pergi each pusat pengajian ada 20. So memang 20 pergi lebih buat. dan sekarang ni kita tengah pergi kepada research institute pula. Yes, Yang betul-betul. kecil-kecil kan. Dan saya juga setuju dengan pendapat tadi Cik Puan kongsi sebab different research background, dia ada data yang different orang kata format. Contoh macam tadi engineering more on images, on medical dia banyak on the CT scan punya image and so on. Dan saya pun mungkin social science lain dia punya data mungkin dari segi survey, questionnaire. Jadi lagi saya rasa lebih sesuai lah kalau pergi road tour tu dari satu PTJ ke satu PTJ sebab different pusat pengajian ataupun PTJ dia punya research background ataupun field of specialization dia different. So kita akan memahami dengan lebih mendalam lah so that's a good experience. Okay, sementara itu saya ingin menjemput kita punya peserta-peserta. Jika ada any questions, boleh juga dalam bahasa Inggeris, English or in BM, boleh tanya kepada pihak panel direct terus. Just bagi tahu nama, please let me know your name, and then you can ask any questions regarding on open science or open access to both of our panels. Ataupun jika malu, boleh je type soalan-soalan in the chat box. Seperti kita ada satu soalan dari Puan Wardah saya sendiri. Mungkin saya nak tanya Puan Yasikil lah apakah sokongan teknikal
khususnya yang diperlukan oleh staf perpustakaan untuk pengurusan repository terbuka. Boleh kongsikan pengalaman UTM. Okey. Di perpustakaan, pustakawan di bahagian otomasi lah yang terlibat dalam pembangunan sistem ni lah. Dalam penyediaan platform dengan kerjasama pegawai teknologi maklumat yang ditempatkan di perpustakaan. Jadi mostly peringkat awalnya mereka ini yang terlibat lah dari segi teknikal penyediaan server, sistem dan sebagainya lah, aplikasi yang perlu di-install. Jadi kita menggunakan DSpace 7 lah. Jadi DSpace 7 ni is quite new to the library. Then we send our PTM, pegawai teknologi maklumat tu form untuk menghadiri kursus untuk DSpace 7 ni, untuk membolehkan mereka to install the software tu, the application dalam platform. Jadi itu antara cabaran pertama lah, peruntukan lah. You kena hantar you punya staff dan training ni agak mahal. Yang keduanya ialah staf pustakawan tu sendiri mesti ada sedikit technical kompetensi untuk menguruskan sistem-sistem yang telah dibangunkan. Dan juga troubleshooting lah, untuk troubleshooting kalau jika ada isu, especially bila you harvest data, kadang-kadang mungkin data tu tak boleh nak diakses, so you have kena look into it. Yang ketiganya adalah pustakawan tu sendiri yang saya maklumkan just now, kita ada data steward dan kita ada pustakawan sendiri. Jadi pustakawan kita juga put effort untuk mempelajari sistem ni dan macam mana nak input data, because it's not like input ni semudah itu. Jadi dia ada technical issues yang telah dipelajari, yang pustakawan yang terlibat. Pustakawan kita ada pustakawan yang menguruskan open science ni, kita dedicated pustakawan, dan juga pada ketika itu kita mendapat peruntukan daripada MOSP juga untuk melantik pustakawan lain, tapi memandangkan peruntukan tu tak berapa banyak, kita telah melantik penolong pustakawan juga yang mempunyai sijil degree in library science. Jadi itu sebenarnya yang membantu kami untuk speed up input data dalam platform berkaitan. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh simpul di sini adalah pustakawan mesti memahami the structure of the system, dan juga pustakawan juga mesti memahami cara proses menginput data yang diperlukan. Jadi another issues ialah some data yang kita input tu adalah it's not raw data, tapi data daripada penerbitan yang kita perolehi. Jadi dia ada cara tertentu untuk kita membolehkan kita upload format-format yang berkaitan lah. Itu antara yang kita nampak lah. Dan seterusnya adalah latihan berterusan kepada pustakawan yang terlibat untuk membolehkan penginputan data tu secara teratur. Jadi apa yang kita kena sediakan adalah itulah dari segi teknikal, dari segi persediaan pustakawan yang akan mengambil tugas berkaitan, dan juga latihan berterusan untuk membolehkan mereka memahami cara yang betul untuk upload data-data ke sistem yang berkaitan. Dan juga bantuan daripada pustakawan yang bertugas di otomasi untuk memastikan proses harvesting tu berjalan lancar lah. Jadi kalau harvest tu tidak berlaku, jadi anonymous user dia tak boleh akses bahan tu daripada platform kami. Okay. Okey Puan, terima kasih atas perkongsian dari segi sokongan teknikal untuk librarians. So insyaAllah kita pun akan take note untuk UMT pula lepas ni. Okey, kita ada satu soalan dari peserta berkaitan dengan repository
digerakkan oleh pihak ASM iaitu MOSP. Kenapa ASM meletakkan repository berbeza untuk setiap universiti? Kenapa tidak dibangunkan satu repository khas yang boleh dideposit, semua data boleh dideposit ke dalam repository tersebut. Maksudnya all the 20 IPTs yang ada di Malaysia ni dalam satu platform sahaja. Mungkin saya nak tanya pendapat lah Ini lebih kepada pendapat. Cik Ikhwan boleh respon tak dengan soalan tersebut? Okey, soalan ni lebih sesuai dijawab oleh pihak MOSP lah. Okey, tapi apa yang sefaham saya, okey, setiap universiti, okey, dia akan membina satu repository, okey. Repository sekarang ni kira macam data repository inilah masing-masing, dan pihak MOSP tu dia akan harvest daripada setiap data repository di universiti masing-masing, macam UM, UKM, UPM, UTM dan juga USM. Dan jika ada mana-mana universiti selepas ini yang saya dengar seperti UMT, Unimas, UMS, mereka sedang membangunkan data repository ini, macam UiTM pun saya dengar dah ada. Mereka juga boleh orang kata MOSP juga boleh mengharvest data mereka ni, sebab data repository setiap universiti ni adalah selalunya platformnya bersifat interoperable. Maksudnya dia akan boleh senang nak harvest metadata dia pun senang nak ditarik kepada MOSP. Okey, kenapa dia tak letak dekat national terus apa semua kan? Itu mungkin soalan utamanya adalah ini pendapat saya, nak lebih tepat pihak MOSP lah. Okey, sebab kerana setiap institusi di universiti dia ada polisi masing-masing. Okey, polisi masing-masing yang mana mungkin di USM polisi untuk berkaitan dengan open data ni mungkin ada berbeza. Mungkin ada juga yang dari segi polisi, dari segi openness, restriction dan juga dari segi macam close access dan sebagainya. Macam contoh kita ambil benda yang mungkin best practice yang sebelum ini yang kita dah lakukan adalah contohnya thesis. Okey, thesis pun dia tidak diletakkan dalam satu platform yang di peringkat nasional. Setiap universiti ada dia punya repository masing-masing dan di-harvest ke dalam satu platform yang dipanggil MITO. So bila orang nak mencari thesis, mereka pergi kepada MITO saja, dan MITO tu akan pergi gerak kepada dia akan bawa link kita kalau kita nak buka thesis tersebut atau kita lihat dia punya the first 34 pages ataupun dia punya abstract tu, dia akan bawa kepada institusi masing-masing. Kalau kita tengok the best practices ataupun kita tengok amalan yang dilakukan di Australia contohnya, negara Australia, kalau anda boleh pergi dekat Australia, anda type the thesis Australia ataupun inilah dia bagi satu platform, very powerful platform, dipanggil Trove. I think we hope that Malaysia can orang kata boleh ambil best practices daripada Australia itu boleh jadikan Malaysia. Saya tengok is going to that, dan Supervisor Prof. Abiza pun ada terlibat dalam dalam agenda ini, iaitu kita dipanggil Digital Library, yang mana contoh Trove di Australia tu, okey, semua information bahan di perpustakaan ataupun repository di satu Australia tu diletakkan di satu tempat, tapi diletakkan tu bukan maksudnya bahan tu diletakkan, dia harvest semua information metadata masuk dalam satu tempat dinamakan Trove tersebut. Dan contohlah kalau kita nak tengok research data, kita klik, kita filter, dan bila kita nak tengok data tersebut, dia akan link kepada institution repository tersebut. Contohnya macam universiti University of Australia ke Sydney Australia, Sydney University ke dan sebagainya. So kita buka melalui institutional repository yang berada dalam universiti tersebut masing-masing. Jadi pendapat saya mungkin disebabkan dari segi polisi masing-masing, dan juga metadata tu kadang-kadang kalau kita lihat macam Trove ke dan sebagainya, bila kita tarik data tersebut, bila kita nak tengok data tersebut, bila kadang-kadang tu kita akan tengok link ni ada tapi kita tak boleh buka sebab mungkin polisi institusi tersebut mungkin thesis ke ataupun research data mereka ada embargo. Mungkin dia 2 tahun, mungkin institusi lain mungkin dia embargo ni 3 tahun. Jadi lebih mudah dia berada di institusi masing-masing dan di-harvest kepada satu tempat, dipanggil centralized platform macam kita MOSP, macam di Australia dipanggil Trove.
So ia lebih mudahkan orang kata apa saya rasa dia tidak menjadi satu kesukaran ataupun masalah lah dekat situ sebenarnya sebab dia akan link terus kepada institusi masing-masing. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Okey, faham. Okey, Puan Nasikin ada nak tambah tak tentang pendapat kenapa platform ni asing-asing, kenapa tak di-centralizekan untuk semua universiti? Kalau nak tambah? Okey, sebenarnya betul seperti Cik Ikhwan maklumkan tadi, setiap universiti mempunyai polisi masing-masing. So sebenarnya lagi mudah, setiap institusi boleh menggunakan apa saja sistem yang mereka nak gunakan as long as boleh communicate dengan platform. Maksudnya interoperable dengan platform. Jadi jadi untuk memudahkan masing-masing mengendalikan sistem masing-masing, itulah yang dibangunkan, setiap institusi membangunkan platform masing-masing, sistem masing-masing, but boleh berkomunikasi dengan platform MOSP. So saya rasa maybe lagi another satu adalah untuk memudahkan platform ni macam kita boleh kata macam interface lah. You just type, tapi bahan tu apa yang kita nak tu akan dimajukan kepada mana-mana institusi yang berkaitan dengan pencarian tu. Jadi sebenarnya dia just a platform untuk hubungkan kita semua ni. Jadi dekat sebab kat platform tu ada 5 UUA dan mana-mana institusi lain. Jadi just klik dari mana yang mana bahan kita perlukan, then dia akan terus berhubung kepada institusi berkaitan. Saya rasa lagi mudah daripada berada dalam satu sistem yang kita nampak lah bila kita access to MOSP platform lah. Okay, alright. Faham. Okay, ada apa-apa soalan dari pihak audiens ke ataupun peserta setakat ni? Okay, kita ada satu soalan juga. Sebenarnya kita nak tahu jugalah ya, yang ni mungkin saya nak Puan Sikin respon dulu, nanti Cik kau boleh tambah. Kita tahu macam kadang-kadang penyelidik ni dia confuse. Data apa yang wajib dia kongsikan ataupun muat naik raw data ataupun data set dalam repository universiti. Mungkin untuk yang universiti baru-baru lah macam UMT ni, kita tak buat lagi lah, kita tak start lagi the repository of the data management yet. But kita nak tahu what kind of metadata yang penyelidik boleh ataupun wajib kongsikan untuk bangunkan open science dari segi open data ni, dan bagaimana data tersebut dapat meningkatkan dari segi visibility ataupun keterlihatan pendidikan sesuatu universiti tersebut, impact dia secara langsung. Boleh Puan kongsikan? Okay, actually kalau ikut konsep awalnya ialah raw data mentah. Dalam mentah, contoh dalam mana-mana kajian, let's say kalau cuaca, mungkin data hujan, data panas ke suhu kan. So data tu could be dalam Excel, dalam mana-mana format. Itu data yang sebenarnya diperlukan sebab data-data ini, let's say kalau ada pendidik yang lain yang nak buat bidang yang sama, dia boleh reuse data ni untuk dia buat test dulu, pengujian terlebih dahulu. Jika dia nampak data ni tak tepat, kurang tepat, so dia boleh cari data yang lain. Itu sebenarnya peringkat awal di mana saya dimaklumkanlah kenapa raw data. Jadi data yang belum diproses, dan data-data itu boleh digunakan semula untuk kajian semasa atau kajian akan datang. Macam tu je. Jadi it could be dalam macam-macam format, Excel, Word dan sebagainya lah, di mana data itu disimpan lah. That's why untuk memudahkan kita akses semula lah. Jadi kalau data tu contohnya kalau di UTM ni, antara yang mungkin yang kita boleh highlight data contohnya membrane ataupun sungai ataupun air. Jadi kajian-kajian jadi kajian yang berkaitan dengan yang sama, normally researcher ni dia tahu researcher mana yang pakar dalam bidang-bidang tertentu kan. Jadi bila data tu dia ada, dia boleh gunakan dan secara langsung bila data tu contohnya lah kalau Datuk Ahmad Fauzi
dia sangat sangat terkenal dengan researchnya untuk membrane. Jadi kalau penyidik yang daripada yang lain, dia akan cari membrane daripada UTM contohlah kan, sebab author atau penyidik yang terkenal tu berada di situ. Jadi bila penyidik-penyidik lain dalam penyidikan yang sama menggunakan data daripada platform UTM, secara tak langsung jumlah citation untuk penyelidikan yang sama tu ramailah, banyak, meningkat. Jadi secara tak langsung kalau people talking about membrane, they will think of UTM. Ataupun kalau dulu Datuk Sri Zaini air kan, jadi kalau people buat penyidik membuat penyelidikan dalam air, they will remember okay, Datuk Sri Zaini, jadi outstanding researcher. Jadi itu maksudnya kenapa Puan Sikim boleh unmute? Okay, sorry. Kat mana dah tadi? Okay. Sikit je, ulang sikit lagi. Okay. Maksud saya bagaimana data yang digunakan tu boleh meningkatkan visibility penyelidik dan juga institusi. Jadi contohnya kalau saya beritahu tadi membrane technology, penyelidik yang terkenal di Malaysia ni adalah Datuk NC UTM. Jadi kalau data dikongsi di situ, jadi penyelidik yang dalam bidang yang sama tahu kalau membrane technology adalah Datuk NC, Datuk Ahmad Fauzi. So mereka akan mencari data tu daripada institusi platform UTM. Jadi secara langsung citation untuk Datuk memang akan meningkatlah. Maksud di platform berkaitan. Dan people dari bidang yang sama juga akan mencari bahan tu, data tu daripada repository platform UTM. Dan contoh air, kalau outstanding researcher dalam air, contoh dulu Datuk Sri Zaini Ujang kan. Jadi people will load nama dia dalam platform-platform di bawah nama Zaini Ujang, dan Zaini Ujang itu akan membawa nama universiti dan juga of course lah nama diri sendirilah penyelidik kan. Dan secara tak langsung perkongsian tu akan berlaku, kolaborasi tu akan berlaku di secara global untuk penyidik-penyidik dalam bidang yang sama. Itu satu hasrat kerajaan lah sebenarnya, perkongsian data untuk meningkatkan visibility penyelidik dan juga institusi. Itu antaralah yang kita nampak lah. Dr. Wahid, saya ada satu soalan. Okay, silakan sebut nama. Untuk Dr. Ikhwan, apakah hala tuju USM dalam tempoh 5 tahun akan datang? Adakah perpustakaan USM boleh mendapatkan jaminan 100% penyelidik memberi sokongan, memberi semua data mereka, data penyelidikan mereka untuk USM dan untuk MOSP? Satu lagi saya nak tanya, bagaimana dengan universiti awam yang lain? Bilakah mereka boleh bersama-sama dengan RU untuk menambahkan lagi data-data dalam MOSP? Sebab setakat ni yang saya tahu memang research university saja. Bilakah universiti lain, 15 lagi universiti lain dapat bersama-sama menambahkan lagi data mereka untuk perkembangan MOSP? Terima kasih. Betul ke soalan saya tu, Dr. Ikhwan? Okay, silakan. Terima kasih banyak-banyak, soalan yang bagus. Siti Smaizan, terima kasih. Okay. Boleh Cik Puan boleh respon. Terima kasih. Oh, Puan Siti Smaizan ke tadi? Saya. Okay, right. Okay, saya belum doktor lagi, tapi insyaAllah doakan saya masa terdekat insyaAllah. Saya terus panggil doktor sebab insyaAllah tak lama lagi. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Puan Siti. Okay, berkaitan dengan 5 tahun akan datang lah USM. Kita belum ada lagi spesifik orang kata untuk dibincangkan 5 tahun akan datang. Kita fokus pada apa yang kita ada pada hari ini. Tetapi untuk perancangan pada masa akan datang adalah lebih kepada
polisi, pembangunan polisi dan juga memperbanyakkan berkaitan dengan kandungan ataupun data penyidikan di USM. Untuk makluman anda semua, kita untuk seperti yang kita maklum sekarang ni, kita tidaklah begitu banyak data penyidikan yang telah diletakkan di dalam data repository USM disebabkan tiada polisi dan juga tiada spesifik mandate daripada pihak atasan. Tetapi galakan ataupun encouragement lah untuk kita nak memastikan mereka untuk menyimpan data mereka itu dan juga berkongsi data mereka di data repository kami dengan kami menggunakan approach seperti kalau untuk makluman anda semua, kalau sebagai researchers ni, kalau sekarang ni kebanyakan in major publishers macam kita tahulah macam Wiley, Elsevier dan sebagainya, mereka ini telah ada dipanggil open data policy. Open data policy ni maksudnya kalau mereka hendak publish paper, mereka kena letakkan list data tu sebagai supplementary data, supplementary materials. That's why kadang-kadang kalau kita tengok sekarang ini, bila kita nak buka, nak baca-baca mana-mana artikel, dekat bawah tu belah kanan tu akan ada satu declaration sama ada data ini disertakan sekali ataupun tidak. Dan data tu kalau di supplementary materials tu, dia akan sertakan list data tersebut sekali dengan publication tersebut. Sebab apa? Bila baca paper, mereka nak tengok data apa yang mereka gunakan dan sebagainya. Dan data semua itu adalah di copyrightkan. Jadi di USM kan, apabila sekarang ni data yang masuk dekat kita ni kebanyakannya adalah untuk tujuan dia menjadi supplementary materials ataupun supplementary data kepada publication yang mereka hendak publish tersebut. Okey, sebab ini dah kebanyakannya banyak publisher dia dah jadikan satu requirement. Kalau you tak nak, kalau researcher ni dia tak nak share, dia kena bagi tahu sebab apa tak nak share. Mungkin isu-isu macam saya cakap tadi lah, dari segi sensitivity, security, safety dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang ni, kalau kita nak macam kita nak cuba perbanyakkan tu bukan secara macam mandatory, tetapi lebih kepada macam contoh, sebab ini kajian yang kita buat sendiri antaranya adalah kita sebelum kita nak bila kita nak membangunkan data repository kami tu, kami juga pergi singgah ke Zenodo, ke Figshare. Rupanya ramai pensyarah USM, penyidik USM yang telah berkongsi data mereka di dalam Zenodo dan Figshare. Maknanya kita bagi open commercial open data repository lah, platform yang macam Zenodo, Figshare, Metadata, Harvard Dataverse dan sebagainya. Jadi maknanya mereka praktis benda tu. Cuma sekarang ni kita di universiti masing-masing dah ada data repository kita. So why not sekarang ni simpan dekat kita punya data repository lah. Di macam USM, pensyarah USM, waktu kita dah ni, so kita dah bagi awareness dekat pusat pengajian dan sebagainya, kita dah tahu dah, sekarang ni USM dah ada data repository. So lepas ni senang lah, tak payahlah pergi Zenodo dengan Figshare, kita boleh simpan juga di dalam kita punya data repository kita. Gitu. Okay. Yes. Soalan yang kedua tadi apa? Yang ada soalan kedua tadi kan? Dari segi saya rasa visibility ataupun nak menyatukan universiti lain sebab baru universiti yang untuk MOSP saya rasa tak ada masalah kot. Boleh anda macam universiti lain, sebab for initial project sefaham saya ni saya bukan wakil MOSP, tapi keterlibatan MOSP ni daripada awal lah sebagai data stewards, tapi sefaham saya pada initial projectnya mereka menjemput kepada 5 research university. Kalau institusi lain yang saya cakap tadi dah banyak yang sedang membangunkan, ada yang juga dah siap membangunkan, boleh je contact dengan pihak MOSP dan mereka akan harvest data tu. Saya rasa tak ada masalah. Sebab MOSP kalau anda lihat bukan sahaja data di 5 RU, dia ada juga data daripada ASM sendiri, ada daripada, minta maaf saya lupa dah. Tapi kalau buka mosp.gov.my, bawah tu dalam data repositories tu ada selain daripada 5 RU ni. So setakat ni macam research institute lah. So saya rasa kalau macam universiti, macam UPSI dan sebagainya, kalau ada data repository, boleh je contact dengan MOSP untuk mereka harvest. Saya rasa tak ada masalah kat situ. Lebih menjayakan agenda open science di Malaysia. Ya, saya setuju sebab
Universiti Pendidikan Sultan Idris, walaupun saya dah mantan, mereka adalah pakar dalam pendidikan. Jadi apa-apa data mengenai education sepatutnya dah ada dalam MOSP. Betul tak? Terima kasih Dr. Irfan, terima kasih Dr. Wahid. Okay, InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti atas soalan yang bagus. Okay. Saya open any questions from the floor, if any. Okay. Saya nak tanya, ni soalan dari saya sendiri ya. Saya nampak sejak nomejak ni tentang citizen scientist, citizen science di kalangan public banyak muncul. Ada antara mereka tu dah menjadi lebih kurang macam selebriti lah. Maksudnya orang awam yang berkongsi pendapat ataupun berkongsi hasil kajian bersama pendidik, tapi mereka di kalangan masyarakat awam. So, boleh saya tahu tak pendapat daripada inilah Puan Nasikin, macam mana peranan citizen science dari sudut awareness untuk keterbukaan ataupun sains terbuka ni? Apa kaitannya dengan repository data dengan citizen science ni? Apa connectionnya? Boleh kongsikan tak? Okay, actually citizen science atau sains warga ni is di part of open science. Open science ni luas kan. Jadi citizen science ni memang satu di bawah payung open science kan. Jadi untuk perpustakaan UTM pun kita dah mula memperkenalkan sains warga ni kepada komuniti UTM. Jadi last year kita telah melancarkan melancarkan international conference on open science dan in a way kita telah berkolaborasi dengan beberapa institusi luar dalam menjayakan open science ni. Jadi kita dan dalam UTM sendiri sebenarnya kita ramai rupanya yang melaksanakan open science sebenarnya, citizen science sebenarnya. Jadi baru-baru ni kita adakan juga international bootcamp for citizen science di mana kita melibatkan warga UTM, pensyarah akademik dan juga masyarakat sekitar, pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah berdekatan dengan Skudai. Jadi sebenarnya citizen science more on to melatih citizen, maksudnya masyarakat macam mana untuk membuat penyelidikan yang simple dan macam mana nak collect data. So contohnya pasal burung kan. Jadi sebenarnya kita boleh ini kita ambil pengalaman UTM dalam kampus saja. So ada beberapa yang kita tengok burung, tanam, flora and fauna, air dan sebagainya lah. Tapi saya ambil yang simple je lah. Yang baru-baru ni kita adakan bootcamp train the trainers kepada masyarakat sekitar. Jadi kita cuma ada kita melihat kepada insect, contohnya macam mana kita boleh melaksanakan kajian dengan simple saja dan macam mana kita boleh menyimpan data-data tu, di mana kita boleh simpan data-data berkaitan dan berkongsi satu dunia untuk data yang kita upload di portal. Saya lupa satu portal yang kita gunakan baru-baru ini untuk kita boleh diguna sama. Jadi citizen science ni sebenarnya dia melatih masyarakat daripada awal bagaimana untuk menjalankan pendidikan dan mana dengan teratur. Maksudnya apa yang perlu dibuat selepas dapat data tu, kat mana nak upload, ke mana boleh digunakan, di portal mana yang kita boleh kita upload bersesuaian dengan bidang itu. Jadi dan baru-baru ini juga kita juga masukkan juga flora and fauna di mana dia menggunakan pokok-pokok untuk membuat program tau. Jadi dia tidak melibatkan kos, cuma menggunakan bahan-bahan yang sedia ada sekitar kita untuk menjalankan kajian.
Jadi sains warga ni sebenarnya apa yang kita buat sendiri, kita sebenarnya banyak perkara yang kita boleh laksanakan di sekitar kita, cuma dengan cara yang lebih teratur. Jadi itu antara yang kita boleh kongsi lah. Citizen science citizen science yang kita promote di universiti, dan kita juga mendapat kerjasama yang erat daripada Fakulti Alam Bina yang turut membantu kita dalam projek Citizen Science Bootcamp Train the Trainers ni, dalam menunjuk cara macam mana untuk buat kajian haiwan, flora and fauna, air dan flora and fauna, air dan juga insect. Jadi kita train students dan juga student dan juga participant tu, supaya mereka bila balik dia boleh train masyarakat sekitarnya juga macam mana untuk menjalankan melaksanakan kajian di peringkat masyarakat maksudnya. Jadi itu yang tujuan awal kita lah, supaya kajian-kajian yang ringkas ni boleh dilaksanakan oleh masyarakat dengan lebih meluas. Jadi effort kita bermula dengan sekitar Skudai, dan seterusnya kita juga menjemput pustakawan daripada public libraries dan juga RA-RO dari pelbagai fakulti di UTM, dan dengan hasratnya supaya mereka ini bila berada bersama-sama dengan komiti mereka, dia boleh implement perkara yang sama menggunakan bahan sekitar dan mengupload ke portal-portal yang berkaitan untuk diguna sama secara global. Itu saja. Okey, ya, betul-betul. Sebab sekarang ni di media-media sosial sudah banyak warga-warga di kalangan open science, dipanggil warga sains, warga saintis di Sains kalangan warga. sains warga, sudah banyak di media-media sosial, dan saya rasa ini satu perkembangan yang sangat positif lah di kalangan masyarakat kita. So kita ada satu soalan di ruangan chat box dari saya tak pasti puan ke ataupun Encik HH. Dia tanya spesifik untuk Encik Ikwan. Adakah data-data pendidikan yang ditemui di repository terbuka seperti Zenodo tadi, pihak USM ambil untuk masukkan ke dalam sistem RDM, Research Data Management USM? Adakah perlu kebenaran dari penyelidik terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem RDM USM? Tak? Soalannya. Faham ke? Okey. Saya faham. Maknanya data penyidikan itu datang daripada penyidik kita sebelum ni dah letak kat Zenodo dan Figshare, dan seterusnya kita letak juga di dalam kita punya data repository kan. Untuk makluman semua, kita ada harvest data juga daripada Zenodo dan Figshare tu, dan kita letakkan sebab apabila mereka letak di dalam Figshare dengan Zenodo, mereka dah ada identifier ataupun DOI ataupun identifier yang lain lah seperti URL dan sebagainya. Jika mereka letak dekat dalam kita punya Open Data USM, mereka perlu meletakkan DOI mereka yang di tempat asal itu diletak dekat dalam kita punya data repository. Sebab dia macam link dia, harvest dia. Macam contoh, macam mana Google Scholar buat dan sebagainya, dia harvest daripada tempat-tempat yang lain, dan pastikan original DOI dia, data metadata dia tu kena ada lah. Untuk makluman, macam contoh, jika ada mana-mana para penyelidik yang nak letakkan data mereka di USM juga, Open Data USM, dan data mereka dah letak dah dekat dalam Zenodo dan Figshare, kita ada letakkan dalam satu field metadata dekat dalam Open Data USM tu, mereka kena letakkan DOI mereka di tempat asal tu, maknanya di dalam DOI dan juga di dalam Figshare ataupun Zenodo. Jadi bila mereka buka metadata di dalam tu, dekat situ dia ada link juga kepada Zenodo dan Figshare tu dengan DOI dia. Jadi bila klik saja dia pergi kepada yang tempat asalnya, iaitu berada di dalam Zenodo dengan Figshare dekat situ. Okey? Itu jawapan dia lah. Terima kasih. Actually saya nak tambah sikit. Kalau sebenarnya kalau data tu berada di Figshare atau Zenodo, actually
maksudnya you already open up you punya data di apa tu platform-platform luar. Sebenarnya pun tidak menjadi kesalahan jika kita apa tu upload ke sistem ke platform yang universiti masing-masing sebenarnya, sebab kalau ikutkan bila you dah publish di platform terbuka, that means you are sebenarnya dah willing to share data. Itu kata silap saya lah. Betul Pak, betul Pak. Okay, terima kasih atas penerangan tersebut. Okey, ada apa-apa lagi ke soalan dari pihak peserta? Okay, alright. Kalau tiada soalan, saya rasa kita sudah mampirilah kata apa sesi yang dah almost at the end of our webinar pada hari ini. Tapi sebelum saya menamatkan sesi ini, saya ingin inilah memohon Puan Asikin dan juga Encik Kuan untuk memberi sedikit kata-kata rumusan sebelum kita menutup sesi webinar kita ni. Okay, silakan. Mungkin Puan Asikin dulu. Okay. Okay, terima kasih Dr. Wahi. Sebenarnya open access ni actually adalah satu platform, satu inisiatif yang mana kita berpeluang, penyidik berpeluang untuk berkolaborasi secara global melalui pendidikan yang mereka jalankan lah. Dan selain daripada visibility, kemudahan untuk mengakses data secara terbuka adalah satu opportunity yang sangat baik lah kepada penyelidik, ya, di mana whatever yang dikongsikan boleh diakses, di-download secara terbuka. Dan of course lah bila data-data itu digunakan atau pendidikan yang di-upload ke platform terbuka, of course dia akan menggalakkan kepada inovasi-inovasi baru, penggunaan data yang sama untuk untuk pengujian bagi pendidikan baru tapi dalam bidang yang sama. Dan juga in a way ialah satu penyebaran ilmu pengetahuan yang meluas secara global. Dan kita harapkan pada semua penyelidik yang berada di Malaysia boleh berkongsi data masing-masing untuk sebenarnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tu dalam kalangan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia lah. Dan juga saya tak langsung mengenali visibility Malaysia, researcher dan institutional itu institusi berkaitan juga turut terkelihatan visible. Itu saya hasrat saya lah. Terima kasih Puan Arsikin. Seterusnya kita minta Cik Ikhwan untuk memberi kata-kata rumusan akhirlah dah hasil daripada perbincangan kita dari webinar ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya sefaham saya untuk pada hari ini partisipan ada pelbagai pihak, ada yang researchers, ada yang librarians, ada yang postgraduate students, ada juga pada RMC dan sebagainya. Jadi marilah kita bersama-sama menjayakan inisiatif sains terbuka ini, yang mana juga pada waktu yang sama kita boleh juga orang kata mengamalkan managing in the good research data management lah. Maksud saya kita kena, sebab especially open data ni dia datangnya kena datang daripada good research data management. Dengan adanya good research data management ini, dia akan juga membawa kepada the best practices in the open science lah, especially open research data ni. Jadi marilah kita sesama untuk menjayakan inisiatif ini. Dan untuk makluman anda semua, perpustakaan mungkin boleh menjadikan satu hub kepada open science services, seperti open research data, open access publishing, open education resources, citizen science dan sebagainya, yang mana jika ada apa-apa yang mungkin bantuan ataupun support, sokongan untuk penyelidikan anda semua, datanglah ke perpustakaan, jumpalah perpustakawan anda. InsyaAllah kami ini akan membantu anda sebaik yang mungkin, dan insyaAllah orang kata perjalanan progress research anda akan jadi lebih mudah dan sebagainya. So itu saja pada kami. So kalau ada apa-apa mungkin
nak berkolaborasi dengan kami ke di USM ke, boleh juga kontak dengan saya dan juga mana-mana pustakawan di USM. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Ikhwan. Okey, sebelum menamatkan sesi webinar ini, saya ingin memohon setiap peserta untuk mengisi borang pendaftaran dan juga borang maklum balas. Semua boleh lihatlah di sebelah kanan di chat box tersebut. Dan setiap peserta akan menerima e-sijil berdasarkan email yang telah didaftarkan lah untuk rekod peserta masing-masing. Jadi sebelum menutup webinar ni, sebenarnya saya cuba memahami open science ni dari dua sudut berbeza sebab saya juga merupakan seorang penyelidik dan saya juga adalah inilah pentadbir di RMC. Jadi selepas hampir 2 tahun saya baru saja join MOSA dan saya dapati memang dari segi penyelidik, saya bercakap sebagai penyelidik, memang sebelum ni kita tidak terdedah dengan konsep open science ni dan sebenarnya kita dah buat lama tanpa kita sedari dan kita willing share kita punya raw data kepada publisher semata-mata untuk publish, tetapi kita tidak willing untuk share data kita ke peringkat nasional sebab kita beranggapan data tu hak kita. Sebenarnya kita mendapat data itu pun daripada sokongan pihak kerajaan yang memberikan dana pendidikan kepada kita. Itu dari segi kesedaran yang saya dapat. Ini personal view lah daripada saya sendiri. Dan untuk RMC saya rasa itu satu cabaran jugalah untuk mendapatkan kadang-kadang willingness ataupun volunteer pihak penyelidik sebab saya rasa tak ramai penyelidik memahami konsep open science ni. Sebab mereka rasa it's belong, ownership tu, data tu dari dia, tapi dia tidak memahami konsep open science ni untuk manfaat negara sebenarnya. Jadi at least kita dapat inilah daripada sudut yang berbeza. So itu saja dari saya dan saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Pertama sekali kepada Profesor Kemis Dr. Nur Saadah Abdul Rahman yang telah pun disebabkan ada meeting tergempar jadi dia tidak dapat join kita sehingga akhir. Kemudian saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Arsikin dan juga Cik Muhammad Ikhwan di atas semua makluman-makluman ataupun pengalaman dan juga tanpa kedekut lah sharing out your experience yang telah dilaksanakan di UTM dan juga USM. Dan khususnya kepada Urus Setia dan kepada semua peserta di atas komitmen dan perhatian yang diberikan. Diharap webinar ini memberi manfaat dan ilmu baharu kepada kita semua dan semoga kita bertemu lagi di webinar yang akan datang. Jadi saya serahkan kembali kepada pihak Urus Setia. Silakan Puan Wardah. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wahi, especially as a moderator kita pada pagi ni, and also dua orang panel kita yang setia iaitu Puan Nur Arsikin dan juga Encik Ikhwan, dan juga tidak dilupakan adalah Prof Saadah lah. Ya, kita hanya merancang, Allah yang lebih perancangan dia lebih teratur lah, tapi it's okay sebab kita sempat juga membuat perkongsian bersama dengan Prof. Dan saya sebagai penganjur mengucapkan terima kasih kepada especially untuk audience kita yang kita tahu datang daripada pelbagai pihak, walaupun shy, malu-malu untuk bertanya soalan, it's okay as long as kita punya information dan juga knowledge tu kita boleh deliver kepada semua. Seperti mana yang Dr. Wahi maklum tadi, semua recording ni kita akan emailkan kepada peserta yang telah register dan sekiranya ada masalah boleh terus kontak dengan saya lah based on email yang telah kita letakkan dalam poster tu. Okey, bagi pihak penganjur dan juga bagi pihak PSNZ saya mengucapkan terima kasih. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi insya-Allah for the next series.